Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kamu sudah sihat? Belum lagi, saya masih di hospital Ustaz. Maafkan saya. Saya nak tanya, apakah syarat tayamum? Oh, bagus pertanyaan kamu itu. Yang pertama, bertayamum apabila masuk waktu solat. Dengar saja azan, barulah kita boleh bertayamum. Yang kedua, kita telah berusaha untuk mendapatkan air. Pergi sana tak ada, pergi situ tak ada, dan memang kita sudah usaha. Yang ketiga, kita mestilah hilangkan najis sebelum tayamum. Kalau ada najis, kita buang dahulu. Yang keempat, kita mestilah gunakan debu tanah yang suci. Yang kelima, adik-adik mesti ingat, satu kali tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja. Contohnya subuh satu kali, zuhur satu kali, dan seterusnya. Oh, begitu. Mau saya tahu. Jika saya terkentut, batal atau tidak tayamum saya Ustaz? Hihihi, ada saja kamu Afif. Tentulah batal. Antara perkara yang membatalkan tayamum ialah: pertama, luput waktu solat. Ya adik-adik, kalau waktu solat dah habis, habislah tayamum kita. Yang kedua adalah murtad, keluar daripada Islam. Yang ketiga, melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Macam si Afif tadi, dia kentut kan. Yang keempat, ada air sebelum bersolat. Dan yang kelima, sembuh daripada sakit. Itulah perkara yang membatalkan tayamum. Terima kasih Ustaz atas maklumat yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Jangan lupa berehat dan makan ubat ya. Moga Afif cepat sembuh, insya-Allah. Adik-adik masih ingat tak apa maksud tayamum? Kali ini Ustaz ada bawa kawan Ustaz, iaitu Imam Muda Ashraf. Beliau akan tunjukkan cara bagaimana tayamum dengan betul. Sekiranya anggota wuduk pesakit boleh terkena air, maka pesakit perlu berwuduk. Namun seandainya pesakit sendiri tidak mampu untuk berwuduk, dia perlu dapatkan bantuan daripada kaki tangan hospital ataupun ahli keluarganya. Sekiranya anggota badan ataupun anggota wuduk pesakit itu tidak boleh terkena air langsung, maka ia perlu bertayamum dan dapatkan bahan tayamum daripada kaki tangan hospital. Pesakit yang anggota wuduknya tidak berbalut, namun anggota wuduknya tidak boleh terkena air, sebagai contoh dalam kes menecur, maka pesakit tersebut dikehendaki bertayamum. Cumanya dalam situasi begini, pesakit tidak perlu mengulangi semula solatnya setelah ia sembuh. Namun sekiranya pesakit dia tidak mampu bertayamum, maka dia tetap diwajibkan solat dan dia perlu mengulangi semula solatnya setelah ia sembuh. Panduan bertayamum untuk pesakit. Apa itu tayamum? Tayamum ialah menyapu muka dan kedua belah tangan meliputi siku menggunakan debu tanah atau apa saja bahan yang datang daripada jenis muka bumi. Mari kita lihat cara guna tayamum, cara bertayamum dengan betul. Panduan bertayamum dengan menggunakan debu tanah. Meratakan debu tanah ke muka. Pertama sekali, tepuk kedua-dua tapak tangan anda pada tanah berdebu sekali. Seterusnya, pesakit perlu berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh sebahagian muka. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Sapu dan ratakan debu tanah ke seluruh muka sekali sahaja. Buang saki-baki debu tanah yang ada di tapak tangan. Meratakan debu tanah ke tangan kanan. Kemudian tepuk dua tapak tangan pada debu tanah sekali lagi.
Sapu debu tanah di tapak tangan kiri ke tangan kanan hingga meliputi siku sekali saja. Meratakan debu tanah ke tangan kiri. Begitu juga debu tanah di tapak tangan kanan perlu disapukan ke tangan kiri hingga meliputi siku sekali saja. Selati jari jemari tangan bagi memastikan sapuan rata ke seluruh bahagian tangan. Adik-adik dah faham kan? Seterusnya, bagilah kita tengok apakah hikmah tayamum. Hikmah yang pertama adalah menunjukkan pentingnya melaksanakan ibadah solat. Tak kiralah kamu sakit macam mana sekalipun, Islam adalah agama yang mudah. Jadi dia memberi kelonggaran untuk kita solat. Macam-macam keadaan. Yang kedua, membuktikan agama Islam itu mudah dan ajarannya mampu dilaksanakan. Ketiga, mendidik diri supaya tidak bersikap takbur. Jangan sombong adik. Kita hebat macam mana sekalipun, kita kuat macam mana sekalipun, suatu hari nanti kita akan sakit dan kita perlu kembali kepada Allah. Dan yang keempat, keringanan kepada umat Islam yang uzur. Senang kan? Baiklah adik-adik, terima kasih kerana mengikuti pembelajaran mengenai tayamum dari bab yang pertama lagi. Semoga Allah memberkati kita semua. Bye. Assalamualaikum.